Dasar Perpaduan Negara, dasar pendidikan kebangsaan, dasar kebudayaan. Peradaban memiliki pelbagai makna yang berkaitan dengan perkembangan manusia. Setiap bahasa di dunia mempunyai tafsiran yang berbeza bagi mendefinisikan maksud peradaban. Peradaban juga disebut tamadun yang merupakan kata pinjaman dari bahasa Parsi dan Aram. Perkataan tamadun diambil daripada perkataan madana yang bermaksud membuka bandar dan mahdana yang bermaksud membuat penempatan. Peradaban di Malaysia adalah peradaban majmuk. Pembinaan peradaban yang beridentikan Malaysia bermula dengan kemerdekaan pada tahun 1957 melalui usaha mewujudkan negara bangsa. Kerajaan telah menitik beratkan usaha untuk melaksanakan pembangunan dengan lebih sistematik bagi memperbaiki taraf hidup semua kaum yang merangkumi beberapa bidang seperti ekonomi, politik dan sosial. Oleh kerana Malaysia merupakan negara berbilang kaum, kerajaan telah menggubal pelbagai dasar pembangunan bertujuan untuk mencapai perpaduan antara kaum. Kerajaan memperkenalkan dasar-dasar negara yang dapat mengekalkan keamanan dan kestabilan negara dari pelbagai aspek. Sebagai contoh, dasar perpaduan negara yang berkonsepkan perpaduan dalam kepelbagaian yang menetapkan strategi jangka panjang dalam usaha berterusan untuk memupuk, mengukuhkan dan memelihara perpaduan dalam kalangan rakyat yang berbilang kaum. Bagi objektif kajian kami, yang pertama mengenal pasti dasar-dasar kerajaan Malaysia bagi memkukuhkan peradaban. Yang kedua, mengenal pasti rasional, matlamat atau objektif penggubalan dasar. Yang ketiga, mengenal pasti strategi pelaksanaan dasar. Metodologi kajian kami menggunakan kaedah kajian dokumen dengan meletakkan kata kunci dasar kerajaan diletakkan sebagai kriteria pemilihan dokumen. Dasar pertama yang akan kita lihat ialah dasar perpaduan negara. Asas pembangunan dasar perpaduan negara. Dasar perpaduan negara telah dibangunkan berteraskan kepada Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara. Perlembagaan Persekutuan merupakan undang-undang tertinggi, asas pembentukan negara, identiti rakyat Malaysia dan berlandaskan persetujuan timbal balik. Rukun negara diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 oleh Keduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong keempat. Ideologi untuk menyeragamkan fahaman dan membentuk perpaduan yang kukuh. Menyusul jejak perpaduan. Pada tahun 1969, terjadinya peristiwa 13 Mei, iaitu konflik perkauman menjadi pencetus kepada usaha kerajaan untuk menangani isu perpaduan. Pada tahun 1970, Rukun Negara telah diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 sebagai falsafah negara dalam mencapai perpaduan. 1971, Dasar Ekonomi Baru menjadi kerangka untuk memperkukuhkan perpaduan menerusi penyusunan semula masyarakat. Pada tahun 2003, Dasar Sosial Negara iaitu bermatlamat mewujudkan masyarakat yang maju dari aspek sosial, ekonomi dan teknologi. Objektif dasar perpaduan negara yang pertama memperkukuhkan perpaduan dan interaksi nasional berteraskan Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara. Yang kedua, membentuk identiti nasional dengan semangat jati diri, patriotik, prihatin, toleransi, saling menghormati dan tanggungjawab. Yang ketiga, melahirkan rakyat Malaysia yang menghargai dan mengamalkan perpaduan. Teras dasar perpaduan negara. Yang pertama, patriotisme, patriotik dan demokratik. Meningkatkan literasi pemahaman dan penghayatan Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara sebagai asas amalan hidup. Yang kedua, memperkukuhkan integrasi nasional. Identiti nasional. Memperkukuhkan peranan bahasa sebagai medium integrasi perpaduan. Memperkukuhkan kefahaman agama, budaya, adat, resam pelbagai etnik. Dan membentuk masyarakat berpribadian tinggi, integriti dan berakhlak mulia.
Yang ketiga, memperkukuhkan ekosistem perpaduan, iaitu memantapkan keberkesanan komunikasi bagi meningkatkan kesedaran sosial dan dalam masyarakat. Pemboleh daya perpaduan. Pertama, meningkatkan peluang ekonomi saksama. Kedua, memperkasa kumpulan minoriti dan rentang ekonomi. Yang ketiga, memperkukuhkan jaringan perlindungan sosial serta memperkasakan inovasi sosial bagi manfaat rakyat. Empat, merapatkan jurang pembarunan dan keboleh pencapaian antara negeri dan wilayah. Seterusnya kami akan membincangkan tentang dasar kebudayaan kebangsaan. Pertama, penyataan dasar. Kebudayaan merupakan keseluruhan cara hidup manusia. Ia berperanan penting dalam proses pembangunan negara di Malaysia, di mana keberadaan Malaysia harus dipupuk dalam usaha-usaha yang dijalankan ke arah meningkatkan pembangunan sosial, ekonomi dan politik. Ini sudah tentunya memudahkan pengembangan dan pelibatan semua lapisan masyarakat dalam satu proses yang berterusan. Bagi sebuah negara yang mempunyai masyarakat berbelang kaum seperti di Malaysia, proses pembentukan kebudayaan nasional memerlukan perancangan yang teliti dan rapi supaya dapat melahirkan cara hidup yang bersifat kemanusiaan. Rancangan kebudayaan ini harus menentukan sifat-sifat yang baik, mulia dan utama bagi pembinaan bangsa dan ketahanan negara. Seterusnya, objektif dasar. Mengukuhkan perpaduan dan negara, memupuk dan memelihara kepribadian kebangsaan yang tumbuh daripada kebudayaan kebangsaan serta memperkayakan dan mempertingkatkan kualiti kehidupan kemanusiaan dan kerohanian yang seimbang dengan pembangunan sosio-ekonomi. Antara tiga prinsip asas dasar adalah berteraskan kepada kebudayaan rakyat asal rantau ini. Selain itu, unsur-unsur kebudayaan lain yang sesuai dan wajar diterima dan Islam menjadi unsur yang penting dalam pembentukan kebudayaan kebangsaan. Dan strategi perasaan dasar yang pertama adalah pemilihan, pemeliharaan dan pembangunan kebudayaan ke arah menguatkan asas kebudayaan kebangsaan melalui usaha sama pendidikan, pembangunan, pendidikan, pengembangan dan pengembangan budaya. Seterusnya yang kedua, meningkat dan mengukuhkan kepapanan budaya melalui usaha membimbing dan melatih peminat menggerakkan kebudayaan seluas-luasnya sebagai jentera pembangunan yang berkesan. Strategi yang ketiga adalah mewujudkan komunikasi yang berkesan ke arah kesedaran kebangsaan, kenegaraan dan Indonesia Malaysia. Dan bagi strategi yang terakhir, memenuhi keperluan sosial budaya dan meningkatkan taraf dan mutu kesenian. Seterusnya, dasar pendidikan kebangsaan. Objektif dasar pendidikan kebangsaan. Bahawasanya, dasar pelajaran seperti yang diisytiharkan dalam Ordinan Pelajaran 1957 ialah untuk menubuhkan satu sistem pendidikan yang akan dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan, sosial, ekonomi dan politiknya. Pernyataan dasar. Pada 1957, dasar pendidikan pelajaran kebangsaan dimaktubkan dalam Ordinan Pelajaran melalui Penyata Razak 1956. Pada tahun 1960 pula, dasar pendidikan pelajaran kebangsaan disemak semula dan menghasilkan laporan Rahman Talib. Pada 1961, laporan Rahman Talib dimaktubkan dalam Akta Pelajaran dan pada tahun 1979, laporan Kabinet ditubuhkan. Kandungan laporan Razak. Berikut merupakan elemen yang ada dalam kandungan laporan Razak. Pertama, sekolah rendah. Sekolah rendah dibagikan kepada sekolah rendah kebangsaan yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan sekolah rendah jenis kebangsaan menggunakan bahasa Inggeris, Cina dan Tamil sebagai bahasa pengantar. Kedua, sekolah menengah. Satu jenis sekolah saja yang mewajibkan mata pelajaran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Yang ketiga, sistem peperiksaan. Sekolah menengah rendah, peperiksaan di peringkat tingkatan 3. Sekolah menengah atas, peperiksaan bersama di tingkatan 5 untuk memperolehi sijil Persekutuan Tanah Melayu. Dalam laporan Abdul Rahman Talib terdapat 4 idea iaitu kelas peralihan diadakan. Dalam laporan Abdul Rahman Talib terdapat 4 idea iaitu kelas peralihan diadakan bagi pelajar dari sekolah rendah jenis kebangsaan Cina dan sekolah rendah jenis kebangsaan Tamil yang ingin bertukar ke sekolah menengah aliran Melayu atau Inggeris. Seterusnya, semua calon mesti lulus bahasa Melayu sebelum masuk ke sekolah menengah. Seterusnya, kenaikan darjah secara automatik di semua sekolah rendah dan sekolah menengah bantuan kerajaan. Dan akhir sekali, murid beragama Islam akan mempelajari pendidikan Islam, manakala murid bukan beragama Islam akan mempelajari pendidikan moral. Syur-syur laporan Abdul Rahman Talib akhirnya digubal menjadi Akta Pelajaran 1961. Melalui akta ini, semua sekolah menggunakan kurikulum yang sama tanpa mengira aliran sekolah. Bahasa Melayu digunakan sepenuhnya dari sekolah rendah ke sekolah menengah sampai institusi pengajian tinggi dan akhir sekali, umur minimum meninggalkan sekolah ialah 15 tahun.
Hasil kajian dalam laporan Kabinet 1976, 6 aspek yang penting yang perlu diberi perhatian ialah penegasan kepada paradigma kurikulum ala Malaysia, penegasan kepada pendidikan asas dalam 3M iaitu membaca, menulis dan mengira dan pengajaran pemulihan, pelajaran menengah atas melalui saluran akademik dan vokasional, peluang melanjutkan pelajaran dari 9 hingga 11 tahun, pendidikan kerohanian yang kukuh dan akhir sekali, peningkatan keseluruhan mutu pelajaran.